Hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah jenayah kita pada kali ini tentang sebuah keluarga Islam yang tinggal di negara bukan Islam. Tapi diorang macam cuba untuk mengamalkan budaya-budaya Islam ataupun budaya daripada negara diorang. Memang kita tak boleh nak salahkan diorang kan. Kalau kita sendiri yang duduk dekat luar negara pun, kita mestilah nak amalkan budaya hidup kita kan. Maksudnya budaya hidup orang Melayu. Cuma yang jadi masalahnya kat sini, diorang sampai sanggup membunuh tau. Disebabkan nak jaga maruah keluarga. Mak dan ayah mereka sangat tegas sampaikan nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh, semua benda lah tak boleh. Semua benda yang anak-anak diorang nak buat kena minta keizinan daripada ibu dan ayah dulu. Kalau diorang tak benarkan, no. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, pada 30 Jun 2009, ada seorang pekerja daripada Kingston Mills Lock. Jadi Kingston Mills ni macam empangan air macam gitulah. Pekerja tadi, dia pergi kerja macam biasa. Sampai je dekat empangan tu, tak tahulah kita boleh panggil empangan ke taknya sebab dia macam kecil je. Mungkin semacam sungai, lepas tu dia ada gate kita panggil gate air macam gitulah. Jadi pekerja tadi sampai je dekat tempat kerja dia ternampak ada sesuatu dekat dalam air tu. So dia pun lapor dekat bos dia dan bila dia orang tengok betul-betul, rupa-rupanya dekat dalam air tu ada sebuah kereta. Dan kereta tu adalah kereta Nissan Sentra dengan lampu belakangnya tu dah rosak. Jadi diorang pun terus laporkan hal ni kepada pihak polis. Tak lama lepas tu pihak polis pun sampai dekat tempat kejadian dan diorang turunkan sepasukan penyelam untuk cek dulu dekat dalam air tu, untuk cek keadaan kereta. Dan masa itulah diorang jumpa satu mayat yang ada dekat dengan kereta. Tak lama lepas tu diorang cari dekat sekitar kawasan situ dan diorang jumpa 3 lagi mayat yang ada dekat kawasan terpencil. Jadi setakat ni je diorang jumpa ada 4 mayat mangsa. Dan kesemua mangsa ni adalah perempuan. 3 daripadanya adik-beradik dan seorang lagi adalah pembantu rumah. Rupa-rupanya dalam masa yang sama juga ada sebuah keluarga ni yang pergi report polis mengatakan ada 3 orang anak diorang hilang dan ada seorang pembantu rumah pun turut hilang juga. Jadi ngam sangatlah tu, dah ada orang yang hilang, dah ada kes yang macam ni diorang jumpa mayat, so settle. Tapi tak, sebenarnya belum lagi. Sebab lepas diorang keluarkan mayat tu, diorang nampak ada sesuatu yang ganjil pada mayat ni. Mula-mula tu diorang syak yang diorang ni semua mati disebabkan terlalu seronok ke ataupun macam memandu sampai mabuk ke apa malam-malam macam tu kan. Lepas tu terceklup dekat dalam air tu, lepas tu meninggal. Tapi bila dah keluarkan mayat, rupa-rupanya diorang perasan 3 daripada bangsa ni ada kesan pukulan dekat bahagian kepala. Jadi daripada situlah diorang sahkan ini bukanlah aksiden, ini bukanlah kemalangan biasa, tapi ini adalah satu pembunuhan. Jadi start daripada situlah pihak polis mula menyiasat siapa mangsa-mangsa ni. Keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga Syafia. Ketua keluarga ni namanya Muhammad Syafia, yang mana sebenarnya diorang ni berasal daripada Afghanistan. Pada tahun 1979 ataupun 1980 macam tu, dia berkahwin dengan Rona Muhammad. Tapi dah lama dah diorang berkahwin, dekat dengan 10 tahun macam tu, tapi tak juga dapat anak. Jadi bila dah jumpa pakar dan pakar sahkan memang Rona ni tak boleh nak mengandung. Jadi masa itulah dalam tahun 1989 dia berkahwin dengan seorang lagi isteri yang namanya Toba Yahya. Kalau tengok gambar kahwin dia ni pun macam keluarga bahagia lah. Pada hari perkahwinan dia yang kedua tu, dia dikepit dengan kedua-dua isteri dia. So nampak macam harmoni je kan, tak ada masalah apa-apa kan. Jadi hasil perkahwinan dia dengan Toba tadi, isteri kedua dia tu, dia dapat 7 orang anak. Anak pertama dia orang namanya Zainab yang berumur 19 tahun. Anak kedua pula namanya Saha yang berumur 17 tahun. Anak ketiganya pula namanya Hamid yang berumur 16 tahun. Jadi Hamid ni adalah anak lelaki sulung dalam keluarga ni. Lepas tu anak keempat perempuan, anak kelima lelaki, anak keenamnya perempuan yang diorang tak dedahkan maklumat tentang anak-anak ni, dan anak bongsu diorang
perempuan yang namanya Getty. Jadi keluarga ni hanya ada 2 orang anak lelaki, iaitu anak yang ketiga tadi si Hamid dengan anak yang kelima yang dia tak dedahkan siapa tu. Muhammad Syafia ni adalah seorang ahli perniagaan yang sangat-sangat berjaya. Dia mula berpindah ke Afghanistan pada tahun 1992. Mula-mula dia pindah ke Australia macam tu, dan tak lama lepas tu dia berpindah ke Dubai. Dekat Dubai itulah dia bekerja sebagai penjual kereta terpakai. Tapi dalam masa yang sama ataupun selepas dia jual kereta terpakai tu, dia bekerja sebagai ejen hartanah. Jadi masa tu memang dia sangat-sangat masyhur lah kan. Dan dalam tahun 2007 macam tu, dia dah dikenali sebagai multi-millionaire. Pada tahun 2007 tu jugalah, negara Kanada dia ada buka immigration program yang diorang buat dekat Quebec, Kanada. Jadi program ni sebenarnya diorang menjanjikan kewarganegaraan dan juga kediaman tetap dekat Kanada sana kalau ada mana-mana millionaire yang nak melabur dekat daerah Quebec tu. Masa tu Syafia tadi dia laburkan sebanyak 2 juta untuk pusat beli belah yang ada dekat pinggir Montreal. Lepas tu dia laburkan dalam $200,000 lagi untuk beli tanah dan juga dia buat satu rumah dekat situ. Cuma rumah tu rumah untuk masyarakat situlah, bukannya rumah untuk dia tinggal. Kiranya $200,000 tu pun dikira sebagai pelaburan juga. Jadi pada tahun 2007 tu Syafia dan juga Toba, isteri kedua dia dengan 7 anak dia orang berpindah ke Kanada. 5 bulan lepas dia berpindah, barulah dia settlekan hal-hal immigration untuk masukkan Rona, isteri pertama dia, ke Kanada. Tapi sebab negara Kanada ni diorang tak membolehkan poligami, jadi dekat immigration sana masa diorang duduk isi borang tu, dia cakap yang Rona ni adalah sepupu dia dan dia bawa masuk ke Kanada untuk bekerja dengan dia sebagai pembantu rumah. Tapi bila pegawai bertugas masa tu tanya si Rona ni status perkahwinan dia, Rona ni baru je nak jawab tau. Dan si Syafia ni mencelah. Dia cakap tak payah nak bagi tahu hal tu. Bila dah sampai dekat rumah Syafia, memang betul Rona adalah seorang pembantu rumah, bukannya isteri kepada Syafia. Rupa-rupanya selama ni Rona dianiaya habis-habisan dengan suami dan juga isteri kedua ataupun madu dia tu. Rona dah mula tulis satu diary daripada sebelum suami dia ni berkahwin dengan Toba lagi. Jadi dalam diary tu semua hal yang jadi dalam hidup dia, semua masalah rumah tangga dia, dia ada tulis dekat situ. Katanya lepas kahwin, hidup dia makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Sampai saat dia tengah menulis diary time tu pun, hidup dia masih lagi tak berubah. Dan katanya kehidupan dia makin teruk bila dia tahu yang dia tak boleh nak mengandung. Suami dia, si Syafia ni, dia makin mencari salah si Rona ni tau. Rona buat itu salah, Rona buat ini salah. Ada je benda yang tak kena. Nak hidang makanan ni, salah. Masak macam gini tak kena selera dia ke apa, salah. Dan kalau salah, biasanya si Rona ni akan dimaki-maki tau. Macam saja je nak cari gaduh kan. Sampailah satu saat, si Rona ni dia dah tak tahan sangat dah. Dan dia cakap dengan suami dia, kau pergilah cari bini lain. Dah dapat green light daripada Rona tadi, dia pun terus pergi berkahwin dengan si Toba ni. Rona juga ada tulis dalam diary dia, awal-awal perkahwinan suami dia dengan Toba, time tu pun diorang dah ada konflik dah. Dan konflik ni makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Sampaikan si Toba ni dah beranak pinak pun, konflik ni masih lagi tetap sama. Bayangkan diorang akan duduk satu rumah tau. Biasanya kalau kita Melayu, kalau nak kahwin dua, isteri pertama duduk rumah A, isteri kedua duduk rumah B macam tu kan. Tapi diorang kat sana, biasanya diorang akan duduk satu rumah tau. Kalau ada 3 isteri ke 4 isteri ke, duduk dalam satu rumah. Jadi samalah juga dengan kes jutawan kita ni. Katanya hari-hari Syafia dia akan duduk dengan Toba tau. Dan mereka berdua sama naik tau. Duduk caci maki Rona, selalu marah dengan Rona ni, dah tu hina Rona. Dan yang paling kata tak boleh tahan, diorang selalu pukul si Rona ni. Sampaikan kadang-kadang anak diorang yang terpaksa hentikan ayah diorang ni daripada pukul mak tiri diorang. Bayangkan sampai macam tu sekali tau. Jadi anak-anak Syafia dengan Toba ni memang daripada kecil lagi si Rona lah yang mengasuhnya, si Rona lah yang jaga. Sebab itulah diorang macam rapat dengan si Rona ni. Rona pula memang selalu nak tinggalkan kehidupan dia ni. Dia nak bebas daripada Syafia. Tapi setiap kali dia tercakap, setiap kali tu jugalah
si Syafia ni akan ugut dia untuk bunuh dia kalau dia betul-betul nak bercerai dengan Syafia. Toba pun sebenarnya sama naik tahu dengan Syafia ni. Dia selalu seboleh-bolehnya dia nak merenggangkan hubungan Rona dan juga Syafia. Macam makin cucuk lah. Orang tu dah marah, cucuk lagi macam tu. Dalam diary Rona tu juga dia ada tulis yang memang si Toba ni dah lama sangat dah cuba untuk pisahkan Rona dengan Syafia. Okey, macam yang saya cakap tadi, Rona dia memang dilayan macam selayaknya pembantu rumah, bukan lagi isteri. Bayangkan Toba dia boleh hidup mewah, dia boleh beli macam-macam. Tapi Rona hanya dibayar $50 je sebulan dan dia tak dibenarkan menggunakan telefon. Dia tak boleh nak ada hobi sekalipun. Memang orang kata betul-betul dia cucuk hidung lah. Hidup dia 100% pasangan ni yang kontrol. Pasport Rona pun Toba yang pegang tau. Dan Toba dia pernah bagi tahu Rona macam ni, hidup engkau ada kat tangan aku. Dan Rona ni jawab tau. Rona jawab, kau boleh je nak halau aku daripada rumah ni kan? Engkau isteri dia, aku pun isteri dia. Si Toba ni jawab apa tau? Dia cakap, kau tu bukan isteri dia, kau tu hamba aku. Kesian kan hidup si Rona ni. Dan dengan duit $50 yang dia dapat tadilah, dia akan gunakan duit tu untuk telefon saudara mara dia yang ada dekat Afghanistan sana, menggunakan telefon awam. Yelah untuk tanya khabar, sihat ke tak kan mak ayah dia kat sana. Dah tu untuk luahkan perasaan lah apa yang dah berlaku dekat dia kat sini. Saya rasa kalau tak ada sesi luahan perasaan macam tu memang mental jugalah kan. Okay, pegawai immigration dia pernah terima satu panggilan. Katanya panggilan tu daripada saudara mara Syafia. Dia bagi tahu yang ada masalah dah berlaku dalam keluarga tu dan dia orang nak minta tolong pegawai ni untuk pergi selamatkan Rona, untuk siapkan dokumen supaya Rona ni boleh balik ke Afghanistan. Dan dia orang ni sanggup bayar $10,000 untuk pegawai ni sediakan maklumat tu semua. Tapi masa tu pegawai ni tolak tawaran tu. Yelah dia pun dengar daripada satu pihak kan, takkanlah dia nak percaya bulat-bulat. Dan rasanya itu bukanlah satu saluran yang betul untuk bawa orang keluar daripada negara dia. That's why lah dia tak tolong masa tu. Dah tu si Rona ni pun dia macam takut jugalah nak balik, nak lari ke Afghanistan sana kan. Sebab kalau dia tinggalkan Syafia, kalau dia lari daripada keluarga Syafia ni dan balik ke Afghanistan sana, keluarga Syafia yang ada dekat Afghanistan tu akan bunuh dia dan mungkin akan bunuh ahli keluarga dia juga. Memang dia hidup tak ada pilihan. Dia terpaksa terima nasib dia macam tu. Keluarga Syafia ni memang mengamalkan budaya Afghanistan yang sangat ketat. Orang perempuan yang ada dekat dalam rumah tu hidup seolah-olah macam banduan. Diorang ni tak bebas nak keluar pergi sana pergi sini, tak boleh. Kecuali untuk pergi sekolah je. Itu pun Toba akan hantar anak-anak dia ni pagi hari lagi untuk pergi sekolah. Dah tu waktu rehat Toba akan pergi ambil. Diorang akan balik makan dekat rumah dan masuk sesi yang kedua yang tengah hari tu Toba akan pergi hantar balik. Lepas tu petang nanti Toba akan pergi ambil balik. Macam itulah diorang punya aktiviti hari-hari. Diorang tak dibenarkan berkawan. Langsung tak dibenarkan berkawan tau. Tambah-tambah lagi nak ada boyfriend. Lagilah tak boleh. Dah tu diorang tak boleh nak gunakan telefon tanpa pengetahuan ibu bapa diorang. So macam mana diorang nak berkomunikasi dengan kawan? Tak ada. Cuma kadang-kadang tu adalah juga melalui email. Itu apa yang diorang reportkan tau. Tapi mungkin makin dewasa, makin dah belasan, 17 tahun, 16 tahun macam tu, diorang dah mula ada handphone sendiri. Pernah ada satu ketika tau, saudara mara diorang jemput keluarga Syafia ni untuk pergi kenduri sebab anak dia nak kahwin. Jadi anak-anak perempuan Syafia ni pun macam happy lah kan, ada kenduri, dia sepupu diorang ke lebih kurang macam tu lah nak kahwin. So diorang pun buatlah dress, diorang pergi jahit dress yang cantik-cantik macam tu kan. Dan si Syafia tadi, dia pergi tengok dress-dress yang anak dia dah sediakan untuk pergi kenduri tu. Dia tak puas hati dan dia pergi gunting semua dress-dress tu. Dan last kali seorang pun tak dibenarkan pergi ke kenduri tu. Korang rasa memang nampak kan betapa mak bapak dia ni terlalu kongkong anak-anak dia orang. Cuma semua peraturan ketat ni hanya untuk wanita sahaja. Anak-anak dia orang masa tu masih lagi remaja tau. Masih lagi macam nak meningkat dewasa. Memang tak mungkin lah kalau tak ada penolakan langsung, tak ada bantahan langsung bila dikongkong macam tu. Ada satu hari, anak perempuan dia yang sulung namanya Zainab tadi kan, dia kenal dengan seorang lelaki daripada Pakistan. Namanya adalah Amar. Amar ni
pertama kali dia tengok Zainab, dia dah jatuh hati dah. Dia memang dah berkenan dengan Zainab ni. Ada satu hari dia beranikan diri untuk pergi hantar surat cinta dekat Zainab, tapi dia letak surat cinta tu dekat loker macam tu je lah. Kebetulan esoknya tu hari Valentine Day, dan si Amar ni ajak Zainab untuk berjumpa pada hari Valentine tu lah. Dan tak lama lepas tu diorang mula bercinta. Tapi sebab kehidupan Zainab ni yang sangat-sangat ketat, dia sepatutnya tak boleh nak ada boyfriend, jadi hubungan diorang sangat-sangat rahsia. Zainab dia selalu ingatkan Amar. Kalau nampak adik lelaki dia, si Hamid tadi kan, buat-buat tak kenal tau, sebab takut nanti si Hamid ni beritahu dengan ayah diorang. Zainab juga beritahu dengan Amar, kalau ayah diorang tahu yang dia ada boyfriend, memang matilah dia. Dan benda ni sebenarnya banyak kali tau, banyak kali sangat Zainab bagi tahu dengan Amar. Dan Amar macam tak percayalah, mana ada mak ayah yang sanggup nak bunuh anak diorang semata-mata sebab ada boyfriend macam tu kan. Tapi Zainab cakap, awak tak kenal ayah saya, awak tak kenal ayah saya. Ayah saya memang perangai macam tu. Jadi Hamid, anak lelaki sulung dalam keluarga tu, memang bekerja ataupun bertindak sebagai mata-mata kepada mak dengan ayah diorang. Ada yang tak kena sikit je yang adik-beradik perempuan dia ni buat, memang dia akan laporkan kepada mak dengan ayah. Jadi adik-beradik perempuan dia tadi memang kena hukum. Hukuman yang diorang selalu dapat, diorang biasanya akan dipukul, didera dan juga akan diugut untuk bunuh kalau tak ikut peraturan yang dah ditetapkan. Tak lama lepas tu si Syafia ni dia kerap sangat ulang-alik ke Dubai, sebab time tu dia macam ada satu perniagaan yang dia buat dekat Dubai tu, dan nak kena selalu pergi sana untuk handle perniagaan tu lah. Kadang-kadang dia akan tinggal lama kat Dubai. Ada satu masa tu Syafia dan juga Toba dia pergi ke Dubai atas urusan perniagaan dia orang lah. Jadi Hamid masa tu sebagai anak lelaki sulung, dia diberi mandat oleh mak dengan ayah dia untuk jadi ketua keluarga pada masa tu. Jadi dia berkuasa untuk kontrol adik-beradik dia yang lain. Hebat kan? Ada satu hari, satu kesalahan yang sangat-sangat besar Zainab dah buat, sebab dia pergi bawa Amar ke rumah dia orang tau. Dan kebetulan pula si Hamid ni balik. Dia pun macam terkejut lah kan. Biasanya Hamid tak balik lagi time ni. Kenapa tiba-tiba pula Hamid balik awal hari tu? Dah tertangkap basah lah dia orang. Jadi Hamid masa tu dengan kuasa yang dia ada, dia tak benarkan si Zainab ni untuk pergi ke sekolah. Zainab hanya dikurung dekat rumah, tak dibenarkan keluar rumah langsung. Sampai kan katanya setahun lebih tau dia tak pergi sekolah. Dan tak lama lepas tu si Zainab ni cari saudara mara dia yang boleh bantu dia. Dia cakap dia nak keluar daripada rumah ni, dia nak lari daripada rumah. Jadi dia tanyalah saudara dia yang ini, siapa-siapa je lah yang boleh bantu dia kan. Dalam masa Zainab ni dikurung dekat rumah, tak boleh nak keluar langsung tadi kan, dua lagi adik dia, Saha dan juga Getty, pun macam ada masalah yang lebih kurang sama juga. Saha, anak kedua keluarga ni yang berusia 17 tahun masa tu, cikgu dia ada bagi tahu, ada satu ketika Saha ni macam lama je menghilang, tak datang ke sekolah tau. Dan pihak sekolah pun tanyalah mak dengan ayah dia orang kan. Dan tiba-tiba si Saha ni datang ke sekolah dengan pakai tudung. Dia sebenarnya tak pakai tudung tau. Dan dia seorang yang suka make up, suka fashion. Jadi biasanya dia akan pakai tudung dekat rumah, dan sampai je dekat sekolah, dia akan pergi cari bilik air, buka tudung, pakai make up. Sama macam remaja-remaja yang lain yang ada bersekolah dekat situ. Dia pun hidup dalam keadaan tertekan juga, dan dia dituduh ada boyfriend, dituduh bercium. Dah tu dia pergi mengadu dengan kaunselor sekolah dia yang dia rasa dikongkong. Dia cerita pasal family dia macam gini. Dia cerita apa yang dia alami, dan sampai satu tahap Rona pernah jumpa dia cuba untuk bunuh diri dengan minum racun. Sampai macam tu sekali tau. Dan si Rona ni tanyalah, kenapa kau nak bunuh diri? Kenapa kau nak bunuh diri? Kan kita tahu kan dalam Islam bunuh diri tu sangat tidak dibolehkan. Haram bunuh diri. Memang tak masuk syurga. Tapi bila maknya tahu, si Toba tahu yang anak dia Saha ni nak bunuh diri, dia cakap macam ni tau. Dia cakap dia boleh pergi bunuh diri dia, lepas tu masuk neraka terus. Tak tahulah nak fikir macam mana. Ada juga mak-mak yang macam gitu. Biasanya mak-mak ni dia akan doakan yang baik-baik je dengan anak dia. Tapi kalau ada mak yang selevel dengan Toba ni, rasanya evil mother. Lepas Saha ni mengadu dengan pihak sekolah tadi, pihak sekolah pun call lah mak dengan ayah dia. Dan diorang pun tanyalah apa yang dah jadi sebenarnya kan. Macam mana Saha sampai boleh bertindak macam tu. Lepas tu Saha ceritakan semua benda-benda yang, yelah bagi kita tak masuk akal lah kan. Ada parents
parents yang nak layan anak diorang macam gitu. Tapi bila Syafia dengan Toba ni dengar daripada kaunselor tadi, dia bukannya rasa sedih dengan apa yang anak dia dah buat tau, tapi makin angin adalah diorang cakap yang Saha ni menipu. Saha ni dia buat-buat cerita, dan dia boleh pergi cakap yang Saha ni adalah seorang remaja yang bermasalah. Saya tak boleh nak bayangkan ada mak ayah yang sanggup cakap anak dia bermasalah dan pergi ceritakan keburukan anak sendiri dengan orang lain. Wow. Tapi tak lama lepas tu, tak tahulah apa yang mak dengan ayah dia ni buat dengan Saha, sampaikan Saha cakap dengan pihak kaunseling dekat sekolah dia tu, dia okey, dia tak ada masalah, dia tak nak panjangkan hal-hal ni semua, dia okey je. So time tu pihak sekolah pun tutup kes. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, Saha ada call saudara mara dia yang ada dekat Afghanistan sana, dan dia cakap yang dia nak tinggalkan keluarga ni. Dia dah tak tahan sangat dah nak tinggal dalam keluarga ni. Tak kisahlah nak larikan diri ke, ataupun mungkin nak pergi ke rumah-rumah anak yatim, register kat sana kan. Tapi itulah, anak-anak dia orang ni pernah minta tolong dengan rumah kebajikan tau. Cuma disebabkan umur dia yang macam dah 17, 16, 17 tahun macam tu, so dia orang macam dah terlalu tua untuk masuk ke rumah-rumah kebajikan tu. Anak bongsu dia orang namanya Getty yang berumur 13 tahun, dia pun ada masalah juga. Dia turut memberontak ialah sebab dia masih lagi remaja kan, masih lagi macam nak meningkat remaja macam tu. Dia pun ada hobi, dia nak berkawan, nak melepak dengan kawan macam tu. Tapi semuanya tak boleh, kena duduk rumah je. Dan lama kelamaan dia makin rasa tertekan. Lepas tu dia mula tak pergi sekolah, dan dia pernah kena tangkap sebab mencuri. Dia anak multi-millionaire tau. Bukan milioner je tau, multi, double milionernya, tapi pergi mencuri. Kenapa? Ada satu hari dia pernah balik lambat sebab pergi mall, dan masa tu dia dihukum sebab dia balik lambat. Dia dihukum oleh mak dia, oleh ayah dia, dan juga oleh abang dia si Hamid tu. Kalau cakap je hukum, kita dah tak payah nak fikir lain, memang dia kena bantai. Itulah hukuman yang biasanya diorang akan buat. Dia pernah tahu bagi tahu dengan guru kaunseling dia yang dia kalau boleh nak tinggal dekat rumah-rumah anak yatim ataupun rumah kebajikan masyarakat macam tu. Lepas dah setahun lebih Zainab tadi dikurung, ada dekat rumah je, tak boleh nak keluar kan. Dia dah memang tak tahan lagi dah. Dia kontak dengan Ama, dengan boyfriend dia tu. Cuma macam mana dikontak? Mungkin melalui email. So masa tu Zainab dia curi-curi keluar. Dah tu dia orang pergi jumpa dekat McDonald. Masa tu Zainab ni bagi tahu Ama, kalau kita nak kahwin sekalipun, mak dengan ayah dia orang memang tak akan setuju. Jadi dia nekat nak lari daripada rumah. Tak kisahlah sama ada Ama ni nak tolong ataupun tak nak tolong, dia tetap nak lari daripada rumah esoknya tu. Dan macam yang dia orang janjikan lah, esoknya tu Zainab keluar daripada rumah. Lepas tu Ama pergi ambil dia, kiranya Ama tolong jugalah. Dan Zainab ni pergi minta tolong dengan tempat perlindungan wanita. Lepas tu dia menetap dekat sana. Hari Zainab lari daripada rumah tu, pada hari yang sama juga ada salah seorang anak-anak dia pergi call social worker untuk minta perlindungan. Sebab dia orang takut dia orang akan jadi mangsa dengan perbuatan Zainab. Bila mak dengan ayah dia orang marah sangat dengan Zainab yang lari daripada rumah, kemungkinan dia akan pergi bantai anak-anak dia yang lain. Jadi diorang pun call minta bantuan. Pihak polis masa tu pun datanglah ke rumah. Datang ke rumah, lepas tu bercakap-cakap dengan anak-anak diorang kan. Dan masa tu anak-anak diorang cerita semua sekali apa yang berlaku dalam keluarga diorang. Macam mana ayah dengan mak diorang layan diorang, yang diorang ni selalu dipukul, selalu ditendang dekat muka, dan selalu ditumbuk dekat bahagian mata sampai ke bengkak-bengkak macam tu kan. Dah tu diorang juga diugut bunuh. Macam-macam lah yang diorang cerita dekat pihak polis yang datang pada masa tu. Tapi bila Toba dan juga Syafia ni disoal siasat polis, masa ni diorang nampak je mak dengan ayah diorang terus kecut tau. Diorang ni semua nampak macam ketakutan dan mula menidakkan apa yang diorang bagi tahu sebelum ni. Statement-statement yang diorang bagi tahu sebelum ni semuanya tak benar, palsu belaka. Jadi sebab statement budak-budak ni pun dah cancel, pihak polis pun baliklah ke rumah, tak jadi nak ambil kes tu. Kiranya kes tu macam sampai situ je lah, dah settle dah. Dalam masa yang sama, si Hamid dia pergi buat laporan polis yang mengatakan
kakak dia hilang. Dia tak cakap melarikan diri tau, tapi dia cakap kakak dia hilang. Lepas tu mungkin dia orang ada bagi tahu tentang Amar, boyfriend kepada kakak dia ni, mungkin dia yang culik kakak dia. Jadi pihak polis pada masa tu pergi call Amar ni untuk mengenal pasti sama ada betul ke si Amar ni yang menculik kakak dia. Bila pihak polis call Amar dan tanyakan tentang Zainab, Amar pun jelaskanlah apa yang berlaku kan. Dan dalam masa yang sama juga, si Zainab pun jelaskan kepada pihak polis apa yang berlaku. Dan sebab dia dah berumur 19 tahun pada masa tu, dia dah layak untuk tinggal sendiri. Tak perlu nak tinggal dengan family. Itu ikut undang-undang Kanada lah. Jadi masa tu Zainab cakap yang dia dah keluar daripada rumah tu, dia tak nak ada apa-apa hubungan lagi dengan family ni. Dan bila pihak polis terima keterangan daripada Zainab tadi, pihak polis sendiri pun tak boleh nak panjangkan kes ni sebab Zainab dah cukup umur dan dia dah dikira layak untuk hidup sendiri tanpa aturan daripada keluarga. Jadi pihak polis ni call ayah dia, call Syafia, dan jelaskan apa yang Zainab ni bagi tahu. Lepas tu pihak polis ni minta supaya Syafia boleh biarkan anak dia, si Zainab ni, untuk hidup sendiri. Maksudnya jangan paksa dia lagi, dia nak hidup sendiri, biarkan. Dia dah cukup umur. Lepas sebulan Zainab keluar daripada rumah tu, Rona, isteri pertama si Syafia ni, dia ada terdengar perbualan daripada Syafia, Toba dan juga Hamid. Diorang bercakap-cakap, berbincang macam mana cara diorang nak bunuh Zainab dan nak bunuh yang seorang lagi. Jadi masa tu si Rona ni fikir yang seorang lagi yang diorang tengah bincang adalah dia. Tak lama lepas tu Toba pun pergilah ke rumah tumpangan yang si anak dia tinggal, si Zainab ni tinggal, dan dia menangis, merayu dekat situ. Dia minta supaya Zainab ni balik ke rumah dan dia izinkan Zainab berkahwin. Tak apalah kau nak berkahwin dengan dia, kahwin je lah, tapi kau baliklah kat rumah, macam tu kan. Sebenarnya Zainab ni macam pelik jugalah. Macam mana mak aku ni boleh tiba-tiba je berubah 360 kan pusingnya. Ni tak macam biasa ni. Dan Amar pun macam fikirkan benda yang sama juga tau. Macam mana tiba-tiba boleh berubah pula kan. Cuma diorang macam tak nak panjangkan benda ni, dan diorang fikir mungkin dengan Zainab ni keluar daripada rumah tu menyedarkan mak dengan ayah dia. So dia fikir, oh mungkin mak dengan ayah dia dah berubah lah kot. Jadi diorang pun setujulah. Zainab setuju untuk balik dan tinggal dengan mak dan ayah dia. 2 minggu lepas Zainab balik ke rumah, Zainab dan juga Amar dia berkahwin. Dia buat majlis kecil-kecil, tapi pada hari pernikahan dia orang, keluarga Amar tak datang. Tak ada satu pun yang datang tau. Bagi Toba, hal ni sangat-sangat memalukan. Dia marah sangat dengan keluarga Amar, sampaikan katanya dia pengsan pada majlis tu. Tak lama lepas tu Toba dengan Hamid tadi dia panggil Zainab. Dia orang macam bercakap lah, 3 orang ni anak beranak kan. Tak tahulah bercakap dari hati ke hati ke apa ke, tapi dia orang bercakap dalam 15 minit ke 20 minit macam tu. Dan lepas dia orang bercakap dalam lebih kurang 20 minit, Zainab dia pergi cari Amar. Dan dia cakap apa kat Amar? Dia cakap dia dah tak boleh nak teruskan hubungan ni. Dia cintakan Amar, tapi dia dah tak boleh dah. Dia terpaksa pilih keluarga dia. Tak tahulah apa yang Hamid dan juga Toba tadi pergi hasutnya si Zainab ni, sampaikan Zainab boleh bertukar fikiran macam tu. Ayah Zainab, si Syafia ni, masa tu dia ada kat Dubai. So dia memang marah sangat. Dia cakap yang kalau aku ada kat sana memang aku akan bunuh si Zainab ni. Mungkin dia fikir sebab apa yang Zainab ni dah buat sangat memalukan keluarga dia orang. Jadi nak tutup aib keluarga dia orang yang dah dimalukan dengan Zainab ni, dia orang nak satukan Zainab dengan sepupunya Zainab, yang mana menantu pilihan ayah dia lah. Jadi masa tu dia orang tunggu ayah dia balik daripada Dubai dan settlekan hal ni. Jadi kes pernikahan Zainab ni sebenarnya macam bagi saya sendiri, bila saya cari info-info ni macam keliru juga tau. Sama ada dia dah akad nikah ataupun tak. Kita tahu lah kan, kita orang Islam, kalau dah angkat nikah tu, dah sah-sah tu, barulah sah betul kau suami isteri kan. Tapi ini daripada berita yang beredar, diorang cakap diorang dah berkahwin time tu, dan beberapa jam je diorang berkahwin, diorang bercerai. Cuma kalau betul diorang berkahwin, kan ayah dia tu ada dekat Dubai sana, so dia guna wali hakim lah macam tu. Macam questionable lah dekat situ. Sebenarnya dia sempat akad nikah ataupun tak. Okay, kita sambung. Sebelum ayah dia balik daripada Dubai, anak kedua dia, si Sahar tadi, dia pula yang buat hal. Masa ni anak lelaki kedua dalam keluarga ni, anak yang kelima tadi kan, dia ternampak Sahar dengan seorang lelaki bermesra-mesra dekat sebuah restoran. Masa tu anak kelima dia ni pergilah tegur Sahar ni kan, Sahar, siapa ni boyfriend kau
Macam tu kan. Ala-ala maksa jugalah kan nanya tu pun. Dan si boyfriend dia ni sebenarnya seorang lelaki Latino tau. Namanya adalah Ricardo Sanchez. Jadi Ricardo ni cakap, tak, mana ada, kita orang kawan je. Ni girlfriend aku ni. Dia pergi tariknya kawan si Saha tadi. Dia cakap itu adalah girlfriend dia. Sampai macam tu sekali tau. Tapi tak puas hati juga tau. Adik dia tadi, dia pergi balik rumah. Dia pergi bagi tahu dengan mak, dengan abang dia. Dia balik, dia cakap apa? Dia cakap yang dia nampak si Saha tengah berdating, bermesra-mesraan dengan seorang lelaki. Dan masa tu memang hangin lah diorang kan. Sampaikan ada satu hari lepas Saha balik, macam biasalah Saha akan dapat hukuman-hukuman yang biasa dia dapat tu. Sampaikan ada satu hari Saha pensan tau dekat sekolah. Katanya dia tak makan, sampaikan badan dia ni macam kurus kering dan dia pensan. Bila pihak sekolah call maknya Saha ni, dia cakap Saha pensan dekat sekolah, tolong datang ke sekolah sekarang ni untuk ambil Saha kan. Tapi masa tu tak ada siapa pun yang datang. Tak ada seorang pun yang datang untuk tolong Saha ni. Sampaikan petang tu barulah Saha balik ke rumah dia jalan kaki. Jadi sekarang ni ada 3 orang anak perempuan dia yang bermasalah dekat mata dia. Tak lama lepas tu Syafia tadi balik daripada Dubai. Tapi perwatakan dia tu dah berubah. Dia tak lagi mengungkung anak-anak dia. Dia bagi kebebasan dekat anak-anak dia ni. Nak buat apa, buatlah. Mungkin dia dah insaf lah kan. Tak lama lepas ayah dia balik daripada Dubai, pada 22 Jun, ayah dia pergi beli satu kereta terpakai, iaitu Nissan Sentra pada tahun 2004. Beberapa bulan lepas tu, diorang semua pergi bercuti tau. Satu keluarga pergi bercuti dekat air terjun Niagara. Syafia, Toba, Hamid dan juga anak-anak dia yang kecil yang tak dinamakan tu, diorang naik dalam satu buah kereta. Masa tu diorang pakai kereta Lexus. Dan yang selebihnya tu, diorang bawa kereta yang second hand yang diorang baru beli tu. Malam tu, semua orang ada kat bilik hotel masing-masing. Kecuali Hamid. Katanya lepas dia check in je, dia keluar daripada hotel tu dan menuju menghala Kingston, tempat yang mana mayat-mayat tadi dijumpai. Sebenarnya perjalanan daripada hotel tu ke Kingston yang tempat dia pergi buang mayat tu jauh sangat tau. Sebab perjalanannya pun lebih kurang 5 jam. 5 jam tu pergi je. So malam tu dia bertolak, dia pergi ke sana 5 jam. Dah tengok-tengok kawasan tu, tengok-tengok tempat tu, dia pun bertolak balik ke hotel tu balik 5 jam lagi. So 10 jam je dihabiskan untuk berjalan atas kereta macam itu je. Dah lepas cek kawasan tadi, dia pun balik ke hotel tu balik dan ada bersama-sama dengan family diorang. Lepas dah berseronok dekat air terjun tu semua, dah diorang ambil-ambil gambar. Dan pada 29 Jun, pada pukul 8 malam lebih kurang, diorang check out daripada hotel tu. Diorang keluar dengan 2 buah kereta. Kiranya diorang on the way untuk pergi ke tempat percutian yang keseterusnya. Saha sempat mesej boyfriend dia, dia ambil-ambil gambar. Dan pada jam 1.38 pagi, dia terima satu mesej yang terakhir daripada boyfriend dia. Pada masa tu juga, keluarga Syafia ni dah sampai dah dekat empangan Kingston, tempat yang dia nak buang mayat. Dan esoknya tu, diorang jumpa ada 4 mayat dekat dalam empangan Kingston tu. 3 daripada mereka diorang jumpa dekat kawasan yang agak terpencil, yang mana macam jadi satu persoalan juga, macam mana mayat-mayat tu boleh pergi ke kawasan-kawasan terpencil. Dalam masa yang sama juga, keluarga Syafia, dia pergi laporkan tentang kehilangan anak-anak diorang dan juga seorang pembantu rumah. Bila pihak polis buat siasatan, orang pertama yang pihak polis ni soal siasat adalah Toba. Toba bagi tahu yang anak-anak dia ni memang bermasalah dan diorang ni pergi curi kereta, pergi ke arah Kingston tu. Dia boleh pergi menuduh anak-anak dia ni jenis anak-anak remaja yang liar. Syafia pula tak banyak cakap tau. Bila ditanya, dia cakap dia tak tahu. Dia hanya bagi statement yang dia tahu pada saat polis tu bagi tahu. Dan Hamid, dia memang lebih defensif macam tu. Padahal orang tak tuduh dia pun yang buat masa tu tau. Tapi dia macam bersikap mempertahankan diri. Dan dia cakap dia tak buat salah. Tapi pagi tu, sebenarnya dalam pukul 7.30 pagi, dia ada call pihak polis tau. Lepas tu dia melaporkan ada satu kemalangan telah berlaku. Dia cakap dia dah terlanggar sesuatu. So dia nak melaporkan benda ni kepada pihak polis. Dan tahu tak apa yang dia langgar? Dia pergi langgar satu macam divider yang
ada dekat tempat parking lot yang kosong, yang mana sangat-sangat tak masuk akal. Kecuali dia tak ada lesen, mungkin lah kot kan. Dan bila pihak polis pergi cek keadaan kereta tu, yang masa tu ada dalam garaj rumah dia, memang betul dekat bahagian lampu kereta tu memang ada kesan pecah macam tu lah. Memang betul lah kereta tu pernah mengalami kemalangan. Sebenarnya pegawai penyiasat pun tak boleh nak jelaskan secara detail tau apa yang dah berlaku sekarang ni. Cuma yang pasti dalam kes ni ada dua kereta yang terlibat. Kereta Nissan dengan kereta Lexus tadi kan. Kereta Nissan yang dah terjatuh dekat dalam empangan tu seolah-olah macam ditolak oleh sesuatu ataupun mungkin seseorang. Yang paling misterinya tak ada langsung kesan pergelutan pada semua mayat-mayat mangsa. Dan tak mungkin sangat-sangat kalau orang datang nak bunuh kita, kita pun cakap bunuhlah aku macam tu kan. Memang tak mungkin. Memang akan ada perlawanan daripada kita. Yang pasti ada kesan luka macam dihentam dengan sesuatu di bahagian kepala pada 3 mangsa. Yang mana pegawai penyiasat ni buat kesimpulan mungkin 3 mangsa ni dia orang pukul menggunakan sesuatu sampaikan mangsa ni pengsan. Bila dah pengsan tadi, barulah dia orang ni masukkan ketiga-tiga mangsa ke dalam kereta dan kereta tu ditolak buang ke dalam empangan tu. Dalam masa yang sama juga, pihak polis dapat komputer yang si Hamid ni guna untuk mencari sumber-sumber daripada Google. Dan apa yang dia cari ni sangat-sangat membantu kes ni. Pertama, dia cari boleh tak banduan kontrol hartanah dia. Yang kedua, hutan Kanada yang berdekatan dengan tasik. Dia cari kawasan hutan yang ada dekat-dekat dengan tasik. Yang ketiga, dia pergi tonton dokumentari tentang pembunuhan. Yang keempat, dia pergi cek sungai-sungai yang berdekatan, tasik-tasik yang terpencil dan banyak lagi lah benda-benda yang dia search yang membawa ke arah pelupusan mayat mangsa. Dan pada 20 Jun dia pergi search kat mana tempat yang sesuai untuk membunuh. Jadi semua carian yang dicari ni memang menjurus kepada rancangan untuk membunuh mangsa-mangsa ni. So pada masa tu pegawai penyiasat ni percaya yang Tobah, Syafia dan juga Hamid ada dekat tempat kejadian pada masa tu. Mungkin mereka bertiga tolak kereta tu supaya jatuh ke dalam air, tapi mungkin tak bergerak, dan last kali diorang terpaksa guna kereta diorang, kereta Lexus diorang tu untuk pergi rempuh kereta Nissan ni dan masuk ke dalam air. Logik lah kan, memang logik. Jadi sebab itulah ada kesan pecah pada cermin lampu kereta bahagian depan tu kan, sebab dia pergi langgar depan. Pagi tu juga memang media heboh sangat dengan berita Joyride gone wrong, macam itulah. Jadi beberapa hari lepas tu memang keluarga Syafia ni dikerumuni oleh wartawan. Dah boleh nampak lah keluarga diorang ni macam bersedih sangat dengan apa yang dah berlaku. Tapi dalam masa yang sama, pihak polis tak adalah terima bulat-bulat apa yang keluarga Syafia ni cakap kan. Diorang pergi sorokkan alat rakaman macam tu dekat dalam kereta Syafia. Dah tu diorang dapat tahu sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Dalam video tu nampak macam Syafia marahkan anak-anak diorang. Walaupun anak-anak diorang dah meninggal, tapi dia tetap juga macam menghina ataupun maki anak-anak dia. So kita boleh tengoklah video ni. Okey, kalau dalam video tadi dia cakap yang dia tahu Zainab dah done it kan. Dia cakap done it kan, macam tu kan. Rasanya mungkin done it tu merujuk kepada dia tahu yang si Zainab dah tidur dah dengan Nama. Dan dia orang syak, anak dia orang yang dua lagi pun mungkin dah tidur dengan lelaki. Cuma si Toba tadi kan dia ada cakap yang harap-harap tak lah macam tu. Tapi nak berharap apa lagi? Anak-anak semua dah mati dah. Dia orang semua dah bunuh dah. So mungkin dia orang fikir lebih baik mati daripada melakukan dosa macam tu. Tapi dia orang tak pernah ke terfikir selagi tak mati, selagi itulah seorang manusia masih lagi ada masa untuk bertaubat. Tak tahulah. Diorang punya fikiran, level fikiran tu kan lain-lain kan. Jutawan. Kita bukan jutawan pun. Dan yang paling geramnya, si Syafia ni dia tak sedar tau. Dia duduk cakap anak dia tu macam pendosa macam tu lah. Dah tidur dengan laki ni semua kan. Dia tak sedar tau yang dia layan bini pertama dia tu macam mana. Bukan ke dia tu pun pendosa yang setia juga kan. Ke sebab dia yang nak kena tanggung dosa anak-anak dia. So that's why lah dia bunuh anak dia.
Tak tahulah. 3 minggu je selepas pihak polis tu buat siasatan dan diorang dah ada bukti yang konkret untuk dakwa ketiga-tiga pesalah ni dengan pembunuhan peringkat pertama. Mula-mula kena tangkap, diorang sampai sudah tak ngaku tau. Last kali dia boleh pergi cakap macam ni. Dia cakap Hamid sebenarnya yang tolak kereta tu masuk ke dalam air. Dah tu diorang ni cakap Hamid ni muda lagi, dia tak fikir panjang, dia cuma main-main je dan secara tak sengaja dia pergi tolak kereta tu masuk ke dalam air. Main-main dan secara tak tersengaja terbunuh orang. Dah tu dia cakap dia tak reportkan hal ni sebab dia orang takut. Memang wow sangatlah dia orang punya story kan. Kalau adalah siapa-siapa yang percaya, memang double wow lah. Pihak pendakwa raya masa tu percaya sangat yang keluarga ni memang reka-reka cerita. Dengan bukti yang ada, dengan 911 call yang dia orang buat sebelum ni. Tu semua dah jadi bukti yang sangat-sangat kukuh yang mengatakan dia orang ni memang membunuh kesemua mangsa. Dan akhirnya dia orang bertiga dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun tanpa parol. The end. Kes kali ni memang kesian sangat-sangat kan dengan anak-anak diorang. Daripada kecil lagi dikongkong sampai ke besar pun dikongkong. Itu tak boleh, ini tak boleh. Bayangkan kalau kita daripada kecil kan kita rasa macam aku nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh, mesti kena marah dengan mak dengan ayah kan. Dah tu macam fikir cepat-cepatlah aku besar, cepat-cepatlah besar macam tu kan. Kalau dah besar nanti semua benda aku boleh buat sendiri. Dan once kita dah besar je, kita akan rasa macam bebas. Aku boleh buat semua benda yang aku suka. Diorang ni sampai ke besar pun diorang tetap juga sama. Jadi sepanjang hidup diorang tak pernah rasa kebebasan. Dan yang paling kesian dalam kisah kali ni adalah Rona. Bagi saya adalah Rona. Sebab sebelum dia berkahwin dia okey, tapi once dia dah berkahwin dia macam living hell tau. Hidup dalam seolah-olah macam dalam neraka. Seolah-olah neraka lagi parah weh. Yelah, dia dianggap sebagai hamba abdi oleh suami dia sendiri. Dan yang paling parah lagi, isteri kepada suami dia pun yang mana madu dia bukan lagi semanis madu tau. Sampaikan layan dia seolah-olah macam hamba mereka berdua. Saya faham kita sebagai keluarga Islam memang kita patut jaga maruah keluarga tau. Cuma saya tak boleh nak digest sampaikan sanggup membunuh anak tu. Saya memang tak boleh. Bagi saya, kalau betul lah dia nak didik anak-anak diorang tu dengan didikan agama yang betul, dengan didikan agama yang sebenar, selayaknya macam orang-orang Afghanistan yang lain, dia tak sepatutnya pergi pindah ke negara bukan Islam. Sebab kita memang tahu, kita semua tahu negara bukan Islam sangat-sangat bebas kalau nak compare dengan negara Islam. Tambah-tambah lagi zaman sekarang ni kan, bukannya macam zaman 80-an 70-an dulu. Jadi sekarang ni ada dua hal je yang akan mempengaruhi sifat anak-anak. Pertama, pengaruh daripada ibu bapa dia orang. Macam mana mak ayah dia orang tu behave, macam itulah anak dia jadi. Yang kedua, pengaruh daripada kawan-kawan. Dengan siapa anak dia tu berkawan. Sebab itulah kalau kita berdoa tu, doakanlah supaya anak-anak kita jumpa dengan kawan-kawan yang elok. Saya rasa dah banyak sangat dah saya membebel sebab saya memang tak puas hati sangat dengan kes ni. Mungkin sebab kes orang Islam kita kan. Tapi itulah, mungkin korang pun ada pendapat korang sendiri. Jadi saya pun nak dengar apa pendapat korang tentang kes ni. Tentang macam mana cara untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin saya sendiri pun boleh terinspirasi dengan korang punya komen. Sebab yelah, saya pun ada anak juga. Jadi macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. So, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.